panjang lebar. Dan minggu lalu sengaja saya celah sedikit, kerana kita lihat sebagian fahaman orang-orang Islam yang silap dan salah kepada sahabat-sahabat Nabi. Bukan saja mereka mencela, malah mereka kafirkan sahabat-sahabat Nabi. Kita sebut, tanpa sahabat-sahabat Nabi belum tentu kita memahami agama. Sahabat-sahabat Nabi lah yang mengumpulkan Al-Quran. Bila kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq lah, yakni yang mula-mula mengumpulkan Al-Quran. Walaupun pada peringkat pertama beliau tidak mahu apabila disarankan oleh Umar bin Khattab, tapi kata Umar, ketahuilah Khalifah, kalau kita tidak kumpulkan Quran hari-hari mulai para hufaz Quran wafat, bagaimana orang-orang yang kemudian nanti? Kalau Quran tidak dikumpulkan hari ini, kita kira bye-bye lah. Yang sudah dikumpulkan pun masih ramai yang tak boleh baca Quran. Maka kita kena kenang jasa para sahabat. Kemudian diperluaskan, diperbanyakkan oleh Khalifah Uthman bin Affan. Ini kita nak sebut. Sahabat-sahabatlah sampai menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Barulah kita dapat hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau sahabat-sahabat diam, mereka duduk dalam rumah cerita anak beranak aja, mungkin kita tak tahu agama. Ini yang dinamakan hidayatul irsyad. Mereka berusaha menyampaikan sesuatu, mengingat akan hadis Nabi, balighul anni walau ayat. Sampaikanlah ajaranku walaupun sepotong ayat. Maka itu apakah sumbang bakti kita kepada sahabat-sahabat Nabi? Kalau kita tak mampu untuk ikut contoh mereka yang hebat, paling tidak doakanlah. Ini yang saya sebutkan. Mereka lah orang yang pertama-tama masuk Islam. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kata Allah, merekalah orang-orang yang mula-mula pertama-tama masuk Islam di kalangan para muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Al-Ansar, orang-orang Madinah yang mula-mula membela, menyambut Islam ketika Nabi datang. Bukan saja awal masuk Islam, iman mereka ni, ya Allah, tidak ada tolak tandingnya. Kalau kita nak bandingkan dengan amal yang kita banyak macam gini, alimnya para sahabat-sahabat Nabi ni, mereka berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak murid Nabi. Bayangkan macam mana alimnya. Sedangkan anak murid Ustaz Nubari je alim. Bayangkan anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya amalan-amalan mereka. Bahasa raga kita cakap main kong. Mereka letakkan jiwa dan raga untuk agama. Sebab itulah kata Allah radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Maka itu mari jangan cela sahabat. Kalau kita tak mampu untuk ittiba, mengikuti jejak langkah mereka, kita doakan dia. Ini yang Allah ceritakan, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun. Sepatutnya kamu jadi seperti mana orang-orang yang datang selepas mereka, yakni selepas para muhajir dan ansar. Mereka berdoa, sepatutnya kita ni yang datang selepas para sahabat Nabi, sepatutnya kita doakan, Rabbighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunkanlah dosa-dosa ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami yang lebih dahulu mendapat iman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan tolong janganlah jadikan di dalam hati kami adanya penyakit ghillal lil ladzina amanu, benci, dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Mengasihi. Ini yang saya sebutkan pada minggu lalu. Jadi Muslim yang baik, alhamdulillah, Nabi ni fatanah, bijak. Maka diajarkan kepada semua umat Islam, ketika kita membaca tahiyat, kita membaca assalamu alayka wa assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Paling tidak pun setiap kali solat kita mendoakan kepada semua umat-umat Islam yang seakidah dengan kita, yang tidak menyeleweng. Terlebih-lebih lagi para sahabat Nabi. Kita minta, ya Allah, cucurkanlah keberkatan, keselamatan, anugerahkanlah, yakni kurnia kepada mereka. Siapa? Wa ala ibadillah salihin, kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh.
Kemudian kita bacakan matan hadis yang ke-152. Saya ulang supaya adanya kesinambungan khusus bagi yang tidak hadir. Menurut kitab yang saya baca, penjelasan yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab syarah, mereka mengatakan bahawa satu ketika sedang Nabi berkhutbah dalam kurungan khutbah Jumaat. Ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba di luar ada orang, dia tak nak duduk dalam masjid. Dia berdiri kat luar dengan panas matahari yang terik. Nak tunjuk something, nak tunjuk terror. Orang semua masuk masjid, duduk, dia diri dekat luar dengar khutbah macam gitu. Nabi khutbah ni irritating. Nak baca pun salah-salah. Pegang tongkat rasa macam nak lempar. Apa cerita ni, orang semua masuk dalam masjid, duduk cantik-cantik dengar khutbah, dia diri dekat bawah panas matahari yang terik macam gitu. Nabi tak seronok. Fasa'ala anhu, maka Nabi tanya, Nabi, ini siapa ni kat luar tu? Dia tak. Kenapa tak nak masuk dalam duduk? Tiba-tiba nak berdiri kat luar, tak nak duduk, berjemur dekat panas terik macam gitu. Lebih kuranglah macam gitu maksud hadis. Ketika itu Nabi menjawab, huwa, kata para sahabat, dia itu Abu Israel, nama kunyah, nama gelaran, glamour, nama panggil-panggilannya. Dalam kitab hanya mengatakan Yasir bin Mazhar. Tak diceritakan panjang lebar, saya pun tak nak pandai-pandai. Bila dia sahabat cakap huwa Abu Israel, Nabi cakap apa pasal dia tak nak duduk, awasal tak nak masuk dalam. Sahabat-sahabat mengatakan bahawa dia telah bernazar, yang mana dia tak mau duduk lagi, dia tak mau berteduh lagi, tak mau bercakap pun, tapi dia nak puasa. Kita baca hadis ini pelik bin ajaib, binti tak masuk akal. Ada kepatut tak nak duduk. Orang sekarang solat pun nak duduk. Bila ustaz cakap ada hadis sahih, dan ada rukhsah bagi orang yang tak boleh duduk, tak boleh berdiri, cepat-cepat dia cakap alhamdulillah, selamat. Tiba-tiba ada orang tak nak duduk, bagi saya katun lah, kaut, something wrong. Ada orang yang tak nak cakap, tak masuk akal. Allah berikan mulut, di antara guna mulut ini kita berkomunikasi, ya tak? Kita berhubung dengan mulut ini, kita berbicara, baru orang faham, ya tak? Tiba-tiba ada orang yang kasih mulut, tak nak cakap. Orang bisu tu doa supaya boleh bercakap, dia ada mulut tak nak cakap. Kita tak boleh terima kalau ada orang yang ada mulut tak nak cakap. Ni sebelah sini pihak grup ni tak habis-habis bercakap. Ustaz bercerita pun dia bercerita juga. Tiba-tiba ada orang tak nak bercakap. Jangan marah grup sini, buat kelakar aja, tak ada apa-apa. Ada pula ada orang yang tak nak berteduh, tengah panas terik macam gitu, nak tunjuk terror, berjemur kat tengah-tengah panas. Minggu lalu saya sebut, kita orang Singapura di antara orang yang tak tahan panas. Baru pergi Mekah, Madinah, panas tak seberapa aja. Dia punya mulut mengomel terus. Hadis ini berlaku di Madinah. Anda bayangkan di Madinah zaman Nabi, yang belum ada kipas angin, belum ada aircon. Mereka lah orang yang Allah ujikan dengan panas terus. Tapi sekali-sekali kita pergi sana, terpaksa ni sepatutnya kita rasa, macam gini panas zaman Nabi, ya tak? Macam gini panas sahabat, sepatutnya gitu. Tapi bayangkan di sini ada orang ketika itu dia tak nak berteduh. Kita terasa benda ni tak masuk akal. Sebab itulah bila Nabi diberitahu huwa Abu Israel, dia ni bernazar tak nak duduk, tak nak berteduh, tak nak bercakap, ya tak? Nabi SAW marah. Kata Nabi, muruh, perintahkan kepada dia, beritahu kepada Abu Israel, bilang dia jangan buat perangai, ya tak? Macam tak betul pula, kepala banyak air kan. Kata Nabi, jangan melampau-lampau dalam beragama. Allah larang keras kita apabila kita melakukan sesuatu perkara yang boleh memudaratkan kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, kata Allah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kecelakaan, kebinasaan, benda-benda yang boleh membawa kemudaratan. Jangan buat. Itu bahasa yang disebutkan dalam agama kita. Jadi berjemur-jemur dekat panas terik ni, itu benda yang boleh memudaratkan, kita. Orang nak berteduh, dia nak berjemur pula. Berjemur, kalau pingsan siapa susah? Aku juga susah. Kalau pingsan tak apa, kalau mati macam mana? Tak. Semua orang susah nak kena urus pula. Itu yang dimaksudkan Nabi. Bahasa saya lah, Nabi tak cakap macam gitu. Nabi tak kasar macam Ustaz Nubari lah. Ustaz Nubari ni kasar betul, kasar. Kita cuma nak supaya anda faham saja. Saya nak bermadah pun tak guna kan. Jadi kita gunakan bahasa supaya anda faham. Lebih kurang macam gitulah. Bahasa agama
muruh. Perintahkan kepada dia macam gitulah. Maksudnya bilang dengan dia macam gitu. Jadi Nabi nak beritahu bahawa agama larang keras kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Dalam hadis ini kita cerita tak, ada kepatut dia tak nak solat, dia tak, dia tidak mahu mendengar khutbah dalam tempat yang ada teduh, dia tak nak dengar kat luar, kan bahaya. Lepas tu tak nak duduk, nak berdiri pula, nak berjemur pula. Kalau hari ni ada orang yang dia nak tunjuk dia punya alim, tengah-tengah PIE tu, Allahu Akbar. Bukan kata nak tunjuk alim, nak maut agak ni. Di sini kita belajar agama. Agama Islam ni agama yang cantik dan mulia. Kita kena syukur banyak-banyak. Satu saat Allah perintah kita, bukan saja kejar dan cari surga, kata Allah, wasari'u, saling bersegera, berlumba-lumba, bersungguh-sungguh, kata, cepat-cepatlah untuk mendapat surga. Bukan saja Allah perintah, tapi Allah cakap wasari'u, hendaklah kalian mengejar, berlumba-lumba, cepat-cepat untuk mendapat syurga. Kerana ini cita-cita dan matlamat seorang Muslim dan mukmin. Cepat-cepat, bersegera, berlumba-lumba. Jangan relax-relax, dia lemah, lembek, nak cari syurga. Budak-budak cakap slow, macam mak kental. Sepatutnya cepat-cepat. Tapi di saat yang lain pula Allah mengatakan, untuk masuk ke dalam syurga perlu syarat yang sangat ketat. Pasport kita, tiket kita nak berangkat, kenderaan yang kita nak pergi ke surga itu mesti clear, mesti betul, tak? Pasport mesti valid, expired aja tak boleh masuk. Dan mesti ada cop visa yang sah, Muslim di situ. Tiket yang kita nak berangkat naik itu mestilah yang original, dia bukan petaling strip, bukan cetak rompak, bukan kita beli tiket kat kedai mama ke kat Sheng Siong, tak pakai, tak? Dia mesti valid betul-betul. Kenderaan yang kita nak berangkat pun mesti munasabah, tak? Kalau jalan darat, enjinnya, tayarnya, minyaknya, semua mesti bagus. Dia bukan asal berangkat, kita dah tak boleh jalan, COE dah mati, pun nak jalan juga, tak boleh, kena saman lagi. So ini Islam ajar kita, tak? Kita suruh bekerja untuk pergi ke syurga, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Kalau jalan darat macam mana? Kalau jalan laut macam mana? Jalan udara macam mana? Semuanya mau clear, insya-Allah. Kalau semuanya betul, baru sampai, dan insya-Allah boleh masuk ke dalam syurga. Lama dulu saya pernah cerita. Anda jangan salah ingat, anda jangan salah faham. Anda ingat apa Womitofo tu, sifu-sifu, Buddha, sami-sami Buddha tu, mereka tak nak masuk surga ke anda ingat? Mereka ni orang yang lebih kuat, berkobar-kobar. Bahasa hadisnya mangkreng nak masuk surga, jangan main-main. Sampai nak masuknya surga ni, tak boleh pakai baju gengsi macam ustaz, tak boleh. Tak boleh pakai seluar, tak boleh. Kaki pun orang Melayu cakap kaki ayam aja. Kepala bukan saja tak boleh pakai topi, tak boleh pakai songkok, rambut pun tak boleh tumbuh. Mereka nak masuk surga sampai macam itu sekali, makan sayur aja macam kambing. Sate jangan mimpilah, tak pernah try. Ikan bakar lagi tak pernah. Mereka nak masuk surga. Itu sami-sami Hindu, sami-sami Buddha, sama ke tak? Termasuk padri-padri Kristian, mereka berlumba-lumba. Sanggup tak kahwin, babe, pasal nak masuk surga. Don't pray-pray, kawan. Ustaz-ustaz asyik nak poligami aja. Kecuali Ustaz Mubarak. Apa yang saya maksudkan di sini? Semua orang nak masuk surga. Kuat dan hebatnya, bersungguh-sungguh, berkobar-kobarnya padri-padri, sifu-sifu, sami-sami Hindu, mereka lebih kuat daripada kita nak masuk surga. Tapi Allah letakkan syarat untuk masuk surga, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini saya sebutkan visa, pasport yang ada cop visa Muslim dan mukmin. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, kata tiketnya, kenderaannya itu clear, dah tak dipertikaikan lagi. Kata Allah, kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Bagi mereka ni aku siapkan satu surga yang bernama surga Firdaus nuzula, menjadi tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tak nak pindah-pindah lagi. Clear?
Siapa-siapa pun yang nak masuk surga,